Dan bercakap soal reformasi, ni pun saya tak setuju juga. Demo anti Anwar, pemimpin pejuang disiasat kerana menghasut. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali, ni peguam, mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan hasutan, menuduh adanya tekanan dari luar pihak kuasa untuk bertindak terhadap pengkritik kerajaan. Rafiq sebagai peguam, dia kata dia dihubungi oleh IPD Dangwangi untuk disoal siasat pada 2:30 petang. Laporan polis telah dibuat berkenaan ucapan saya dikatakan tular di media sosial. Ucapan tersebut semasa saya berada di Perhimpunan Gelombang Selamatkan Malaysia di Perak pada 27 Julai. Pihak polis menyatakan disiasat di bawah Akta Hasutan dan juga Akta SKMM. Saya akan hadir ke Dangwangi 2:30. Malaysia kini telah menghubungi Polis Daerah Sulizmi Afendi untuk mendapat balas lanjut. Rafiq berkata dia akan disiasat di bawah Akta Komunikasi. Kenapa dia disiasat, tuan-tuan? Kerana pada Julai lalu Rafiq disoal siasat di bawah Akta Hasutan atas ucapannya yang menggelar Perdana Menteri Malaysia sebagai scammer atas dakwaan janji yang tidak dipenuhi. Ini pun saya tak setuju. To be honest, tuan-tuan, kenapa kita yang sepatutnya membawa reformasi dalam undang-undang menggunakan akta yang kita dulu anggap sebagai kuku besi ni terhadap lawan kita? Sebab itu saya tak setuju. Kalau sekiranya mereka menggunakan hujah Anwar scammer, kerajaan tak buat, kita bukan engage dengan cara undang-undang, bukan engage dengan cara menekan. Kalau kita nak engage dia orang, kita buat dialog. Kita buat pertemuan, kita buat perbincangan, kita buat perdebatan. Saya jemput. Saya tak guna kekerasan, saya tak guna akta saya jemput. Of course level saya, level influencer lah kan. So saya jemput influencer dia orang untuk berdebat. Malangnya tak ada siapa yang berani nak menyambut cabaran tersebut. So akhirnya kita kata, kita bila sampai ke satu peringkat, kenapa kita juga nak menggunakan akta dan nak menggunakan kekerasan ke atas musuh kita? Yang ini saya tak setuju sebenarnya. Kita bercakap soal reformasi ini secara total. Sepatutnya Menteri KDN iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution melihat perkara ini. Janganlah hanya kerana Rafiq ini disiasat, bercakap Anwar itu scammer, maka dia disiasat di bawah Akta Hasutan. Dan percayalah tuan-tuan, kalaupun dia didakwa di bawah Akta Hasutan, dan saya rasa Rafiq pun tahu benda ini, dia akan didapati tidak bersalah kerana Akta Hasutan telah dipinda, di mana kalau sekiranya mana-mana orang mengkritik kerajaan atau Perdana Menteri tidak dianggap sebagai menghasut. Sejak 2012, Akta Hasutan telah pun dipinda oleh kerajaan pada waktu itu. Sesiapa yang mengkritik kerajaan tidaklah dianggap sebagai menghasut. So, buang masa je. Kes, saya boleh recite kes apa? Adam Adli. Adam Adli, dia masa tu dia buat demonstrasi, dia ditangkap bawah Akta Hasutan, bersalah 12 bulan penjara, dibawa Akta Hasutan oleh Mahkamah Session. Dia bersalah oleh Mahkamah Tinggi, kemudian dia bawah Mahkamah Rayuan menggugurkan kes tersebut kerana pada waktu itu akta telah dipinda. Apabila seseorang telah dikatakan mengkritik kerajaan, itu tidak dikira sebagai hasutan. Tapi dia didakwa di bawah SKMM. Itu saya kata tadi. Kenapa nak guna SKMM ke atas pembangkang? Bagi saya tak perlu, tuan-tuan. Kalau betul kita engage diorang dengan perdebatan. Rafizi buat tu betul. Dia buat bakar menteri. Dia panggil Lim Siansi. Dia panggil Lim Siansi, dia panggil Papukari. Dia panggil orang yang tak puas hati dia dalam podcast. Buat perdebatan, buat perbincangan. Biar rakyat menilai. Itulah sepatutnya the way forward kita dalam kerajaan ini. Ini kadang-kadang saya dalam minta maaf lah kawan-kawan saya juga. Kadang-kadang kita ni, kalau kita tak pandai berhujah dengan orang, jangan kita tiba-tiba pandai nak mensuggestkan benda yang dulu kita tentang. Adalah yang bawa-bawa ni tiba-tiba. Kita kena kembalikan ISA, tangkap je dia orang semua ni. Saya kata kenapa? Kalau kita tak pandai berhujah dengan dia orang, tak tahu macam nak berhujah dia orang, jangan gunakan benda yang dulu kita lawan. Kita nak berhujah, kita berhujah. Saya berhujah, saya tak ada masalah. Kau boleh lah, kau pandai. Iyalah, panggil lah orang yang pandai. Kau tak pandai, kau jangan buat. Kan, kau tak pandai, kau jangan buat. Panggil lah yang pandai. Saya kata Rafizi ada, kita buat podcast. Saya pun ada buat podcast. Kalaupun bukan saya berhujah, kita boleh panggil pihak-pihak untuk berhujah dalam isu tersebut. Hari itu saya buat berani semuka. Siapa saya jemput, tuan-tuan? Bersih. Pengurusi Bersih, Saudara Faizal tu saya jemput. Sebab dia mengatakan bahawa kerajaan Madani ni daripada segi reformasi dia bagi F. Saya kata reformati. Dia kata tak setuju tajuk tu. Tak apalah, itu tajuk clickbait saya kan. Saya panggil dia, saya panggil Datuk Rom. Saya letakkan mereka berdua di bawah satu pentas. Saya bagi mereka masa. Saya bagi Faizal masa 10 minit bercakap. Saya bagi Tok Rom 10 minit bercakap. Lepas tu dia orang pun membentangkan benda dia membentangkan. Itulah sepatutnya menjadi
asas tunjang kepada demokrasi madani, Muslim Demokrat, di mana kita kalau kita ada rasa ketidakpuashatian, kita bawa kepada perdebatan, perbincangan, wacana, dialog. Kita bertukar pemikiran dan kita kena faham tuan-tuan, kita ni bukan yang sempurna. Ada benda yang kita elok, ada benda yang kita kurang. Mungkin kurang kita tu, pembangkang tu mungkin boleh tegur dan mungkin kita boleh perbaiki kurang kita. Itu adalah lebih baik. Kan daripada kita nak guna macam ni, kenapa? Ada yang kata lepas ni, SOD kau nak jadi pembangkang ke? Bukan. Isunya adalah prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Bila pembangkang buat demo, tak apalah dia nak buat demo. Itu hak dia di bawah perlembagaan, hak dia nak buat demonstrasi. Dia nak kata apa kepada Perdana Menteri, dia kata selagi tak fitnah, selagi bukan 3R. Katalah. Tetapi kalau dia betul-betul anak jantan, kita debatlah isu tersebut. Kita debat isu tersebut. Macam RU Mufti jugalah. Jangan dia macam RU Mufti kan. Dia duk cakap seorang-seorang, buat pergi TV Hajarah, pergi IKIM, pergi RTM, cakap seorang-seorang. Kenapa cakap seorang-seorang? Kenapa tak panggil kita untuk tanya soalan? Kan? Kurang-kurang je kita kata pas dulu, berani lah nak panggil pasal isu hudud tu kan.